Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita bertemu lagi sesi PDPR pada minggu ini iaitu bab 2 pengurusan projek iaitu subtopik 2.1 pengurusan projek reka bentuk. Okey, untuk subtopik ini kita ada 3 standard pembelajaran yang kita kena pelajari iaitu yang pertama 2.1.1 mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk, kedua ialah menjana idea reka bentuk, yang ketiga ialah mengenal pasti langkah pengurusan projek. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk. Okey, sekiranya anda dilantik sebagai ketua dalam sesuatu projek, bererti anda perlu menguruskan sumber pengetahuan, kemahiran dan teknik dalam pelbagai bentuk aktiviti dengan bijak. Dalam pengurusan sumber, terdapat 3 komponen besar pengurusan iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek yang dipersetujui bersama pelanggan. So, kita akan tengok seterusnya definisi 3 perkara ini. Okey. Pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, untuk ini slide ini kita akan pergi kepada skop kerja. Okey, apa itu skop kerja? Skop kerja terdiri daripada 2 iaitu skop produk dan juga skop projek. Okey, skop produk. Apa itu skop produk? Melibatkan kualiti, ciri, fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Manakala skop projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Ini bertujuan untuk mencapai objektif projek secara berkesan. Pengurus yang baik dapat mengawal sumber yang terhad secara cekap. So, ini adalah skop kerja. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, okey, iaitu tempoh masa. Tempoh masa merupakan tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan sesuatu projek. Jika projek dapat disiapkan dalam tempoh yang telah dipersetujui, ini menggambarkan bahawa pengurus projek itu sangat baik dan cekap kerana dapat menguruskan masa berdasarkan jadual masa projek tersebut. So, ini adalah tempoh masa. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga iaitu kos projek. Kos, duit, melibatkan peruntukan kewangan bagi menjayakan projek. Peruntukan kewangan bermaksud urusan pembayaran upah, pembelian bahan, pembelian peralatan, sewaan, insurans dan perbelanjaan mengurus projek. So, ini ialah maksud kos projek. So, ada 3 perkara tadi iaitu yang pertama skop kerja, kedua tempoh masa, ketiga ialah kos projek. 3 perkara awak kena tahu. Okey? Okey, kat sini cikgu dapat simpulkan ada 5 perkara penting. Okey, pengurusan projek reka bentuk yang baik bermula daripada merancang aktiviti projek. Kemudian menyediakan plan atau lukisan reka bentuk produk. Okey, kemudian menentukan bilangan produk dan yang seterusnya pengawalan pelaksanaan dan sumber turut dibuat agar penghasilan produk menepati kualiti dan masa yang ditetapkan. So, ni 5 perkara yang perlu ada dalam pengurusan reka bentuk produk. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada subtopik yang kedua iaitu menjana idea reka bentuk. Macam mana kita nak jana idea kita nak buat sesuatu produk ni? Selalu orang susah nak buat benda ni. So, ada cara dia. Mari kita lihat. Okey, sebelum kita nak jana idea, kita nak tahu cara untuk mengenal pasti masalah dulu. Okey, ada banyak cara. Antaranya ialah pembacaan melalui pengalaman orang lain, melalui pengalaman diri sendiri, melalui kajian, melalui uji kaji, rumutan pengguna, pemerhatian. So, dalam kesemua cara ni, nanti kita akan terdetik idea macam mana nak wujudkan sesuatu reka bentuk produk.
Okey, tadi kita dah tahu macam mana kita nak mengenal pasti masalah. Sekarang ni idea reka bentuk produk, okey, dapat dijana melalui 4 langkah. Okey, macam mana kita nak jana idea kita? Ada 4 langkah. Yang pertama kita pergi, iaitu meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya ke dalam bentuk produk. Contoh, nampak tak ni? Ni ialah sarang burung. Sarang burung yang kita gunakan untuk menghasilkan reka bentuk buaian gantung. Nampak tak? Seakan sama. Okay? So, ini ialah satu cara yang pertama, iaitu meniru apa sahaja di persekitaran kita. Okey. Okay, yang kedua, cara idea nak jana idea kita ialah menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Contoh, idea tayar berfungsi untuk memudahkan pergerakan kenderaan, betul? Tetapi, tayar juga boleh diterbalikkan fungsinya menjadi pasu bunga. So, inilah macam mana kita nak cari idea kita. Okay? Menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okay, kita pergi yang ketiga, iaitu menukar saiz objek. Awak nampak ni? Ini jalur gemilang yang dekat tiang besar. Okay, jadi kita tukarkan saiz dia kepada saiz kecil supaya kita dapat jadikannya bendera yang dikibarkan pada kenderaan. So, ini ialah salah satu lagi cara untuk menjana idea kita untuk mencipta sesuatu reka bentuk produk. Okey, yang keempat, macam mana nak jana idea kita? Menterbalikkan kedudukan. Lazimnya, baju hanya dipakai bahagian luar saja, betul? Sekiranya diterbalikkan bahagian dalam baju itu mempunyai fungsi lain, iaitu sebagai baju hujan. Nampak tak? Ni kita pakai macam sweater. Bila kita balikkan baju tu, kita jadi baju hujan. So, kita dapat cipta sesuatu produk yang pelbagai fungsi. So, ini ialah cara yang keempat untuk jana idea kita. Okey, lepas kita dah tahu definisi, kita dah tahu macam mana nak jana idea kita. So, sekarang kita dah ada idea nak buat projek reka bentuk kita. So, kita kena pergi pada step yang seterusnya, iaitu subtopik 2.1.3, iaitu mengenal pasti langkah macam ni kita nak menguruskan pelaksanaan projek kita tadi. Next step kita nak buat apa? Mari kita tengok. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada langkah pengurusan pelaksanaan projek. So, kat sini ada 3 langkah, iaitu 3B. Okey, mari kita lihat satu-satu. Pengurusan pelaksanaan projek melibatkan langkah kerja untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek dapat disiapkan. Dalam pelaksanaan projek, pasukan projek berperanan sebagai ahli yang paling utama dalam menjalankan ketiga-tiga peringkat pengurusan projek. So, ada 3 peringkat pengurusan projek, 3P. P yang pertama ialah perancangan, kedua ialah penjadualan, ketiga ialah pengawalan. Okey. Lepas dari 3P ni, barulah kita ni projek dapat diuruskan dengan baik. Okey. Sebelum tu, seterusnya kita akan pergi pada carta organisasi. Okey, organisasi projek perlu dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaannya. Jadual perancangan juga perlu disediakan supaya pelaksanaan projek berjalan lancar dan sempurna. So, ingat 3P ni, kita akan pergi one by one. Okey, sebelum kita pergi kepada langkah yang pertama, P yang pertama, kita kena tahu dulu siapakah pasukan projek. Pasukan projek merupakan sekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek. Macam kat kelas, kita ada ketua kelas, kita ada setiausaha, kita ada bendahari, sama juganya ni. Dalam kita nak mencipta sesuatu produk atau projek, kita kena ada ketua. Kena ada kumpulan. Buat sama-sama. Ketua dan siapa yang bantu untuk membuat ini, membuat itu dan membuat apa yang perlu dilaksanakan. So, ahli kumpulan ini boleh terdiri daripada orang di dalam organisasi atau di luar organisasi. Dan mereka ialah mempunyai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan
dengan sesuatu projek. So, mari kita tengok. Ini ialah carta organisasi atau pasukan pengurusan projek dalam bidang industri. Kerja kilang kan? Macam inilah ada bos, CEO yang awak biasa dengar kan? Pengurus eksekutif. Di bawahnya ada pengurus projek. Siapa yang buat perancangan. Kedua ialah pengeluaran. Siapa yang uruskan pengeluaran. Ketiga ialah kejuruteraan. Keempat ialah perakaunan. Ini bahagian kos. Seterusnya ialah penyelidikan dan pembangunan. Di bawahnya ada lagi pasukan kerja. Siapa yang uruskan pembelian, pemasaran dan pentadbiran perkhidmatan. So ini ialah contoh carta organisasi dalam bidang industri. Untuk awak, bidang sekolah. So, mari kita tengok carta organisasi untuk sekolah. Okey, ini adalah contoh carta organisasi untuk projek di sekolah. Untuk awak lah sesuai. Okey, pasukan projek di peringkat sekolah boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek. Pasukan ini boleh terdiri dari pengurus projek, setiausaha, bendahari, pereka bentuk dan pembangun mock-up atau model. Nampak tak? Masing-masing ada tugas masing-masing. Secara ringkasnya, ahli pasukan saling bergantung antara satu dengan yang lain untuk menjayakan sesuatu projek. Barulah projek awak dapat dihasilkan dengan jayanya. Okey, so ini ialah carta organisasi projek di sekolah. Sesuailah untuk awak. Okey. Okey, jadi sampai sini saja setakat pembelajaran kita untuk subtopik 2.1. Okey, kita dah cover 3 subtopik kecil iaitu 2.1.2 iaitu definisi reka bentuk produk. Okey, kat situ ada 3 perkara yang awak kena tahu iaitu skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Yang kedua ialah idea. Macam mana awak nak menjana idea untuk cipta sesuatu produk. Okey, seterusnya yang ketiga kita tengok tadi iaitu langkah pengurusan pelaksanaan projek kita. Ada 3 P iaitu perancangan, penjadualan dan juga P yang ketiga ialah pengawalan. So, awak kena tahulah yang tu. Okey, jadi untuk sebelum cikgu tamatkan sesi pada hari ini, awak ada tugasan macam biasa. Okey, 3 perkara awak kena buat. Pertama ialah tonton video dan menjawab kuizin. Apa nak jawab kuizin? Awak kena type semula link ini ataupun klik link ini untuk menjawab kuis tersebut. Okey, ini ialah kod dia yang belakang ni. Okey, seterusnya kedua ialah awak akan menyalin nota. Cikgu dah sertakan nota. Okey, kemudian yang ketiga ialah awak akan menyiapkan, melengkapkan modul yang telah awak ambil di sekolah. Okey, so itulah tugasannya. Selamat melaksanakan tugasan anda. Jadi sekian itu sahaja sesi pembelajaran pada minggu ini iaitu bab 2 pengurusan projek. Pengurusan projek reka bentuk. Harap anda faham dan jelas dan selamat menjalankan tanggungjawab anda sebagai seorang pelajar iaitu melaksanakan tugasan. Okey, terima kasih. Bertemu lagi di lain PDPR. Okey. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.